Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita habis lagi agama tu nasihat dah ikut. Kan? Last sekali tu. Baik, pada malam ni akhirnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kita dah bahas nasihat bagi Allah, kitab, Rasul, dan pada malam ini akhirnya ialah terhadap pemimpin-pemimpin dan kaum muslimin umumnya. Apa maksud nasihat terhadap pemimpin? Di sini dia sebut membantu dan mentaati pemerintah atas dasar kebenaran. Menjadi kewajipan pada kita membantu serta taat pada pemerintah atas dasar kebenaran saja. Ya, kalau pemerintah tak betul, pemimpin tak betul, itu tak boleh lah. Banyak lagi dalil-dalil Quran dan hadis insya-Allah. Jadi dikatakan lagi mengingatkan mereka dengan baik terhadap perkara yang diabaikan. Bila pemimpin ni dia mengabaikan satu tanggungjawab sebagai pemimpin, maka ketika itu nasihat terhadap mereka amat-amat diperlukan. Yang ni dia ringkas, tapi yang di sini Dr. Zazan Muhammad dia bagi detail. Sekali lagi kita dengar tu. Yang ni mengingatkan mereka dengan baik terhadap perkara yang diabaikan. Tidak memberontak terhadap pemimpin dan menjinakkan hati manusia agar mentaati mereka. Itu habis. Sikit. Yang ni detail kita dengar. Dia bahagi apakah maksud, yakni nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Pertamanya menolong dan menyokong mereka dalam perkara kebenaran dan keadilan. Kena tolong, kena sokong dalam perkara-perkara baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu jelas. Prinsip yang wajib kita pegang sampai bila-bila ialah tolong menolong dalam perkara kebaikan dan peningkatan ketakwaan. Tapi Islam tak berhenti tu. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tapi kita tak dibenarkan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Itu kena jaga. Nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin ni saya teringat dalam hadis 40 juga, tapi Syekh Mustafa Abdul Rahman beliau menghuraikan pemimpin ni di antaranya ialah raja-raja. Dan juga pemimpin-pemimpin macam ni lah yang ada. Mana raja-raja ni pun perlu diberi nasihat. Sebab tu raja dia ada penasihat kan. Tuan penasihat 25%. Kan? Tapi dia bagi nasihat tak tahulah. Kan? Berani kan nak nasihat raja? Kena berani. Kita dengar dulu betul ke tak tahulah. Ada sultan pakai rantai mah. Ditegur. Orang yang tegur kena penampak. Kan? Bukan aku, orang lain lah. Cerita macam tu. Tak apalah, kena nampak pun betul ke tak tahu. Tapi benda ni memang viral lah zaman dulu kan. Baik. Jadi makna pemimpin kaum muslimin ni raja-raja dan juga pemimpin-pemimpin negara. Sebab tu dalam ayat Quran ada lain kali lah. Kita akan menyesal apabila kita ni menyokong golongan ini. Dan akhirnya mereka ini menyesatkan kita. Siapa dia? Allah sebut di situ
orang-orang mulia, orang-orang ternama dan pembesar-pembesar. Tu cerita. Maknanya raja-raja dan pemimpin lah. Kan? Oh, raja ni mulia lah. Kita pun yang amat mulia. Tidak? Ada orang panggil saya yang amat mulia Syarilung? Tak ada. Kan? Tidak usah hampa sebut tu, hampa duduk dalam lagi. Kan? Baik. Menolong dan menyokong mereka dalam perkara kebenaran dan keadilan. Dua benda ni. Islam cukup tekankan makna soal kebenaran, soal keadilan. Wajib kita kena berlaku adil walaupun terhadap musuh. Selama mana pemimpin tu duk buat kerja ni, kita kena tolong, kena sokong. Baik. Kemudian patuh kepada mereka dalam urusan kebaikan. Patuh, kena taat dalam urusan kebaikan saja. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi azza wa jal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada quote di sini. Kita tengok. Ini dalil lah menyatakan sejauh mana ketaatan. Betul lah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi azza wa jal. Riwayat Imam Ahmad. Lambat lagi lah nak jumpa 57. Hadis 57 muka surat 44. Ini bawah muka surat 12. Mau 10 tahun lagi ni. Kan? Tu saya kata saya kena lompat-lompat kitab ni. Kalau duk baca sebulan satu hadis, 300 hadis 25 tahun. Fauzilah umur berapa? 50. Mana 75 baru khatam. Tu belum tentu boleh hidup sampai 75. Kan? Ngajar pun 66 lah. Tambah 25 tahun lagi mau 90. Kan? Baik. Itu dalil. Saya suka bila kita bercakap ada sandaran. Sejuk sikit ni. Tak mana sejuk tu. Oh, sini tak bubuh kipas langsung tu. Patut bubuh lah kipas gergasi tu. Opsak tu. Tapi aku mampu, aku tak mau sembahyang bawa kipas tu. Sayau je. Jatuh atas kepala tak ada mengucap. Kepala duk pergi bubuh jenis-jenis tu. Tak apa. Oh, satu boleh ikut sejuk kan. Saya kebetulan demam 2 hari. Kemarin dan hari ni. Hari ni baru nampak boleh sikit. Pahit mulut makan tak selera. Gagah 5 pinggan. Tu jalan tak selera tu. Kemarin demam teruk. Kemarin sampai nak bercakap tak boleh lah. Pagi ni pun tak apa clear. Ni baru nampak clear sikit lah. Baik. Patuh kepada mereka dalam urusan kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi azza wa jal. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk yang mengajak kita bermaksiat ataupun menderhaka kepada Allah. Jadi ada batas-batas sejauh mana ketaatan. Tegur mereka dengan cara yang sopan. Tu kewajipan. Jangan duk biar raja-raja, sultan-sultan duk buat arus biru, kita pakai duk sengap. Tak boleh. Ni ajaran kita. Saya, di antara yang saya kagum adalah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Pengarang kitab ni lah. Tuan-tuan cuba baca sejarah dia. Kenapa dia dibuang daerah? Kerana dia tegur raja. Raja tu dia nak kutip cukai daripada rakyat. Sedangkan dia hidup kaya raya. Semua ulama-ulama di Syria bersetuju kecuali dia dengan Imam Izzuddin. Dua ni tak setuju. Imam Nawawi kata tuanku boleh kutip cukai, tapi syarat tuanku dengan menteri-menteri tuanku yang kaya raya ni jual habis semua, yang mana tak cukup baru ambil pada rakyat. Tu berani tegur tu. Hukuman pertama hukuman mati. Tapi rakyat bangun. Makna buat bantahan. Akhirnya dibuang daerah ke Nawa. Itu yang orang panggil Imam Nawawi tu. Di Syria ada satu tempat nama Nawa tu, dia berhampiran dengan Jordan, saya dipahamkan. Kerusi yang diduduki oleh beliau ni sampai hari ni ada. Tak ada seorang Tok Syekh berani mengajak duduk atas kerusi tu. Kalau aku duduk beli apa? Nak duduk pun takut. Nak abang martabat kita tak sampai macam dia. Tu. Mula-mula hukuman mati. Kemudian dibuang daerah. Umur 46 meninggal dunia.
Bahagian kata 48, sebahagian kata 46. Tok Bilal, Imam Nawawi pengarang kitab yang kita duk baca ni, hadis 40 ni, punya hebat. Sekarang kitab Al-Azkar Riyadhus Salihin tu, nah, meninggal umur 46, tak ada nak nikah, pasal duk sibuk dengan agama. Kita tak ada nak tengok majlis ilmu, majlis agama, pasal sibuk nak nikah, kan? Hak satu nak tambah jadi dua, dua nak tambah jadi tiga, tak dan. Bukan orang sini lah, bukan Taman Desa Aman, Taman Desa Murni. Baik, tegur mereka dengan cara yang sopan. Kena tegur. Tapi berapa orang berani? Ni kadang-kadang inilah kelemahan kita. Tu bila jadi orang alim ni susah, tuan-tuan. Kita ustaz ni bukan tanggungjawab aku, kan? Paling tidak pun saya boleh cakap dalam khutbah, kan? Yang tu lah, kan? Jadi kalau ada kesempatan bertemu, kita cakap, nak takut apa? Saya pernah sembang dengan menteri duduk depan saya. Saya tanya dia, Datuk, nak tanya Datuk sikit lah. Ni pelajar-pelajar ni semua orang susah. Pasal apa kerajaan susah sangat nak bagi zakat kat mereka? Steady aku. Dia tengok muka aku satu macam, aku tengok muka dia tiga macam. Tu Imam, tu ustaz ni dia tak cerai ni, bukan dia cakap, bukan sembang kari ni ustaz ni. Ini sembang dia buat tu. Dia apa, orang putih kata apa? Apa walk the talk apa? Kan? Pepatah lah ni. Lepas tu dia tanya saya. Dia pun tak ada dah, meninggal kalau tak silap saya, Dr. Abdullah, Menteri Agama. Selepas Hamid Osman kot. Pak Hamid Osman, ada lagi satu Hamid Zainal Abidin, lepas tu Dr. Abdullah, kan? Kebetulan Tun Dullah Badawi pergi Yaman buat pertemuan dengan pelajar. Kita semua dijemput lah. Dia pun tengok saya tu, Dr. Abdullah tu. Dia tanya, entah main sini mengaji ke? Kan? Pasal dia tengok berumur kan, dah main makan angin, kan? Cemuih dah. Kata, awak duk buat apa di Malaysia? Lah, saya duk berdakwah lah. Oh ya ke? Kan? Kan? Lepas tu RTM TV3 suku lalu depan saya, duk pegang kamera TV3. Saya kata, Syekh tak? Saat lagi ambil gambar aku tahu. Pasal apa? Orang Malaysia rindu aku, lama dah aku tak ceramah. Lepas tu dia ambil anak saya telefon, abah keluar kat TV. Handsome aku. Saya selambar ya, pergi mana ni. Tak gitu ambil gambar saya ni. Orang Malaysia semua rindu kat aku. Dia tak tahu kita siapa kan. Anak saya lah telefon dari Malaysia, abah keluar kat TV lah. Perjumpaan dengan Dullah Badawi. Itu cerita dia. Jadi menteri itu pun terkejut bila saya kata, anda apa yang susah sangat nak bagi, kan? Main ni semua duit sendiri. Saya kata kerajaan bukan tak ada zakat, kan? Jadilah tara tu pun. Ni sampai tak mau cakap langsung, tengok menteri ketang lutut saya sikit, tak ketang tu. Saya kalau Abah Din main duduk sebelah ni lagi syok bersembang dia. Tahu Abah Din? Tegur mereka dengan cara yang sopan. Islam memang ajak soal ni. Yang muda menghormati yang tua. Walaupun kita ustaz, tapi kalau orang tu dia lebih tua pada kita, kena hormat. Kadang-kadang minta maaf, ada yang tak amal benda ni. Macam mana nak lalu depan orang tua-tua ni, kan? Quit ni tu mentang-mentang hang ustaz pun nak lalu sikit. Seorang ustaz kena lah padan muka dia. Orang tua kata kurang ajak. Ingat hang ustaz hebat sangat ke? Nampak Tok Bilal? Kena hormat. Ni ajaran Islam dalam kitab Riyadhus Salihin. Yang muda menghormati yang tua. Orang yang ada pangkat pun perlu dihormati. Itu Islam. Faham tak? Kalau dia ada gelaran datuk, panggillah datuk, kan? Jangan panggil nama. Nampak tak? Itu ajaran kita. Hebat tak ajaran kita? Tapi kita tak amal. Ustaz tu kena, tak mau abang lah di masjid mana. Dia pada cerita cerita padan lah. Dia tak erti hormat orang. Kerana apa? Kerana dia rasa dia ustaz. Dia rasa dia hebat. Walau dia pun bukan tak mana pun, kan? Tadi saya dengar tu Ustaz Syamsuri. Ustaz Syamsuri ni payah nak kata kat orang tu. Tapi yang ni bukan dia kata, dia nasihat. Dia kata, saya kadang-kadang tengok baru ceramah sebulan
dah bagi dah gelaran tuan guru. Aku tak setuju. Aku 30 tahun dah orang tak panggil tuan guru kan. Ni baru umur 4 tahun panggil tuan guru, hebat tak mana apa sih? Ya, dia kata title tuan guru tu simpan. Macam tuan guru ni Abdul Aziz tu betul. Tuan guru Dr. Harundin tu betul. Taraf tuan guru. Ni baru sebulan ceramah dia kata dah panggil tuan guru. Saya tak setuju. Tengok muda cek-cek tengah mana ilmu apa. Kan? Tak payahlah. Nah. Saya orang tak panggil sudah. Ada sekali lepas panggil tuan guru. Siapa betul jangan panggil ustaz sudah. Kan? Jangan kata baru nak start lah. Ustaz tak apa lagi. Baik. Tegur mereka dengan cara yang sopan. Kena tegur. Ni nasihat bagi pemimpin. Tidak? Mengingatkan mereka ketika mereka lalai daripada kewajipan. Ingat memperingati. Tidak? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tidak? Kena ingat apa? Ni tak betul ni. Ni kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Baru negara jadi elok tuan-tuan. Sebab ada asar sahabat. Asar ni mana kata-kata sahabat. Sinfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas al umara wal fuqaha. Sahabat Nabi, saya tak tahu riwayat siapa dia, siapa yang menyatakan asar ni. Maksudnya dua golongan manusia ini apabila mereka baik, keseluruhan manusia menjadi baik. Apabila mereka tidak baik, keseluruhan manusia menjadi tidak baik. Al-umara wal fuqaha, pemimpin dan orang-orang alim dan ulama. Pemimpin baik, ulama baik. Kalau pemimpin dia ambil ulama sebagai tempat dia nak rujuk, memang cantik. Imam Nawawi pun sebut macam tu. Pemimpin mesti tak dapat tidak kena ambil para ulama sebagai tempat nak rujuk. Jangan buat sesuka hati. Tapi kalau ada ulama sebagai tempat rujuk pun tak bagi nasihat, lingkup. Dia kata aku cakap lebih kurang tak lagi, kan? Duk tengah gaji mewah ni, kan? Kalau dalam Quran Tok Guru cerita bagaimana Fir'aun, Fir'aun ni Tok Guru Haji Soleh cerita insya-Allah. Fir'aun ni macam mana dia nak tawan Bala'am bin Ba'ura. Seorang ulama Bani Israel yang mustajab doa. Ingat elok ni. Jadi dia jemput isteri Bala'am bin Ba'ura pi istana. Setiap kali nak balik dia bagi hadiah yang lumayan. Orang perempuan biasalah. Takkan dapat gelang donat ke, rantai ke, kan? Balik duk tunjuk kat laki. Dia boleh tahan lagi. Dah kerap sangat duk tunjuk. Lebih kurang macam tu lah kot. Dia kata ni lah abang, kalau abang memihak kepada Fir'aun kan hidup kita senang. Nampak? Sedangkan Allah bagi karamah kat dia, mustajab doa. Hasil pujuk rayu bini, dia pun memihak kepada Bani Israel yang ni menentang ajaran Musa dan Harun. Cuma nak tengok cerita dia, Ibnu Katsir sebut memang nama dia. Cuma ulama lain tak sebut nama dia. Tetapi bagi Ibnu Katsir, kisah Bala'am bin Ba'ura dalam surah Al-A'raf ayat 176. Akhirnya apa yang jadi kat dia? Itu cerita dia. Ulama hebat, mustajab doa, tapi dia tidak memainkan peranan. Mengingatkan mereka ketika mereka lalai daripada kewajipan. Kan? Ketegak juga pilihan raya jangan ambil apa. Selesai masalah. Tidak. Seterusnya kepada pemimpin, jangan menghasut orang ramai untuk berpecah belah. Kecuali lah pemimpin tu zalim, kan? Yang tu kena cerita. Kalau pemimpin tu adil, pemimpin tu taat kepada Allah, jangan duk cari. Jangan cari sebab nak bagi pecah belah, orang benci tak boleh. Tapi kalau dia zalim memang boleh. Banyak ayat-ayat Quran, banyak hadis
Nah, sehingga kan dalam hadis kata afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair, Abu Daud. Nah, kalimah yang paling utama ialah berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Tu jihad yang paling utama. Nah, berapa orang berani cakap kebenaran benar terhadap depan pemimpin? Tak ramai. Tu cerita dia. Baik, habis bab tu. Kita masuk pula nasihat untuk manusia umum. Memimpin mereka ke jalan yang benar. Ini nasihat untuk manusia. Memimpin mereka ke jalan yang benar. Sebab itu di antara kewajipan pemerintah lah. Dia kena buka peluang, buka ruang supaya majlis ilmu ni diperbanyakkan. Nah, ni duk sibuk dengan ada apa tauliah, tak ada tauliah tak boleh mengajar. Jenuh kan? Tu cerita dia. Supaya kita dapat memimpin masyarakat ke jalan yang benar. Kalau kita baca ayat Quran, baca hadis, takkan tak betul lagi kot. Kecuali tafsir ayat Quran tak betul, syarah hadis tak betul. Yang tu betul lah ajaran sesat. Nah, memimpin umat manusia umumnya, memimpin mereka ke jalan yang benar, jalan yang Allah redha, tidak lain tidak bukan inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Al-Isra ayat 9. Kita memimpin manusia berpandukan Quran. Sebab Quran saja, fungsi Quran di antaranya memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Jadi kalau kita buat kuliah, baca ayat Quran, baca hadis, betul ya tu kan? Yang seterusnya mengawasi mereka daripada terjerumus ke jalan yang salah. Itulah tu di antara tanggungjawab pemimpin. Saya nak ulang sekali lagi, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu. Sebuah negara yang diredai Allah, negara yang berkat, dia ada sifat-sifat dia. Semua kita teringin sangat nak hidup dalam sebuah negara yang berkat. Negara yang berkat dalam surah Sabah ayat 15. Allah berfirman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negaramu ini negara yang baik, dan Tuhanmu Tuhan yang maha pengampun. Cuba dengar elok. Apakah sifat atau ciri-ciri negara yang baik? Berdasarkan ayat ini 4. Kita belum lagi. Pertama, negara yang makmur, di mana kemakmuran negara kita ini dikecapi oleh seluruh rakyat. Tak kira hang kapiak ke tak kapiak, hak kita semua dapat. Makmur. Tengok macam negara kita kan. Tapi cuba tengok yang kaya berapa kerat, berapa kapiak kan. Tu cerita dia. Kemakmuran hari ini yang Allah anugerah kepada negara kita belum dinikmati, dikecapi oleh seluruh rakyat. Golongan tertentu ya duk sapu, duk monopoli, duk apa bolot segala kekayaan negara. Ni sampai guna elektrik ni, apa dia punya tu, apa benda tu, 2 ekor tu ya duk buat. Tan Sri Francis Yu tu dengan apa tu, YTL tu. Tu yang jadi mahal kan. Depa swasta segala-galanya, dia nak kuasa ke apa benda tu lah kan. Tu cerita dia. Depa ni kaya, depa bolot. Di Malaysia ni ada 2 orang yang duk boleh buat kerja apa tu saya tak tahu. Seorang tu Melayu, memang kaya. Orang lain tak kerti kan. Orang lain tak ada kemampuan kan. Tak apa hampa kaya, tapi bagi rakyat rasa juga kenikmatan tersebut. Ni kita mengaji pun kena bayar. Semua mahal. Ni tambah mahal macam Covid ni, Allah letih. Kemakmuran yang dinikmati oleh seluruh rakyat. Yang kedua, makmur saja tak cukup. Negara yang baik, negara yang bakal mendapat keampunan Allah ialah negara yang adil. Adil. Pemimpin dia adil. Ni dengarlah, tak tahu betul tak betul, kita tunggu dan lihat lah. Kan? Hak terbaru dalam kitab Facebook. Dia banyak kitab lah. Kitab paling terkenal kitab Facebook dengan kitab WhatsApp lah. Betul ke tak, kita tunggu dan lihat lah.
Makna kerajaan yang baik, pemerintah yang baik, adil. Kalau seseorang tu didakwa, jangan campur tangan. Itu adil. Biar hakim yang buat keputusan. Yang mendakwa, bawalah mai bukti. Yang didakwa wajib diberi kesempatan membela diri. Itu ajaran Islam. Nak dari Quran Al-Baqarah ayat 111. Nak dari hadis dalam kitab ni nanti saya cari. Hadis ke-21 ke berapa? Itu tentang Islam ajak kita. Al-bayyina 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bab apa tu bila nak cari, ada dalam kitab ni lah tuan-tuan. Nah, jadi makna al-bayyina 'ala al-mudda'i, orang yang dakwa kena bawa bukti. Itu beradil. Yang didakwa dia boleh bersumpah kata dia tak buat benda tu dan diberi peluang untuk membela diri. Tak tahu hadis ke berapa ada dalam ni lah. Nah, baik. Itu yang kedua, negara yang baik, negara yang bakal mendapat keampunan Allah, yakni adil. Yang ketiga, negara yang aman. Kita tak aman, kan? Sana kena bunuh, sini kena rompak, sana kena ragut, rogol. Allahu Akbar. Tak selamat lah ni, kan? Tuan-tuan, kalau ada anak perempuan ni, tuan-tuan duduk biar keluar malam lah. Kalau nak keluar pun biar 2-3 orang, anak jantan ke ramai sikit, tak apalah. Kena ambil berat. Oh lah ni tak boleh. Nah, rumah saya tu kalau kawak boleh masuk, memang dia betul kawak. Payah. Pintu saya tu saya selak dengan besi. Pasal dia boleh congkir, tuan-tuan. Dia boleh congkir, dia boleh buka. Tapi bila ada besi tu dia tertampan lah. Ni kita berjaga-jaga, kan? Kalau dia nak masuk pun melalui bumbung lah. Takkan dia naik ke bumbung tak sedap kot, kan? Naik pijak pula siling, jatuh hati aku pula. Peluk selalu. Ingat bini aku, nak tahu harem. Tu cerita dia. Orang lah jangan jahat banyak, tak aman lah negara kita. Tuan-tuan tengok ni lah. Nah, amat membimbangkan lah. Kes jenayah dalam negara kita terus meningkat. Nah, negara yang aman, tuan-tuan, kalau nak keamanan, kembali kepada undang-undang Islam. InsyaAllah undang-undang Islam ada kemampuan, yakni untuk mengurangkan jenayah. Nak kata nak menghapuskan jenayah payah. Kalau tidak Allah tak buatlah neraka, Syekh. Tidak. Tidak. Patutnya Allah buat syurga, semua orang jadi baik. Dia buat neraka, macam mana pun ada orang jahat, kan? Tapi kita yakin boleh mengurangkan. Kalau contoh, kalau merompak, potong tangan kanan, kerat kaki kiri, agak-agak nak merompak lagi, tinggal tangan kiri, kaki kanan. Boleh, tuan-tuan. Duduk cengkueh tu, pergi sepak bungkuk rebah. Kan? Tu jenis merompak kalau mencuri, potong tangan, kan? Itu cerita dah. Jadi negara yang aman, keamanan hanya akan wujud apabila syariat Islam ditegakkan. Nah, sebab tu tuan-tuan, dalam ni adalah hadis ke-19. Tuan-tuan, hadis ke-19, tuan-tuan dengar apa dia? Tajuk hadis jagalah Allah, nescaya Allah menjagamu. Ihfazillaha yahfazka. Dalam bahasa lebih mudah, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Allah akan jaga kita apabila kita jaga hukum hakam Islam. Tu yang kena laksana syariat Islam, baru Allah jaga kita. Kita tak mau hukum hakam Islam, kan? Kita rasa hukum hakam Islam ni ketinggalan zaman, tak sesuai, tak boleh. Syariat Allah ni, syariat Islam ni syariat Allah. Allah tu pencipta alam yang mencipta kita. Takkan kita nak kata tak sesuai. Apa teruk akidah kita. Jadi tengok dia kata sini, mengawasi mereka daripada terjerumus ke jalan yang salah. Yang keempat, ciri-ciri negara yang baik, yang bakal mendapat keampunan Allah. Yang ni yang tak buat lagi di Malaysia ni. Amar ma'ruf dan nahi mungkar.
Tu yang saya kata tu. Kita boleh suruh orang buat baik, suruh main semayang tak apa, orang tak marah. Tapi nak cegah kemungkaran berani. Syekh, Tok Imam, tengok mereka sewa satu rumah, duk lawan main pakau ataupun bawa betina. Berani pergi tegur. Balik awal. Dia tanya, mana ada kad kuasa? Tu yang tak betul tu. Sedangkan amar ma'ruf dan nahi mungkar ni kewajipan bersama. Berlaku di segi petani, polis, dia inspektor, dia bersekedudukan dengan seorang wanita. AJK masjid serbu pergi rumah dia. Akhirnya AJK masjid kena menceroboh. Itu yang jadi maksiat. Kita nak ajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, kena ada kad kuasa. Tidak, walhanya ni tanggungjawab bersama, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana ada dalil tanggungjawab bersama? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Disokong oleh Ali Imran 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebaik-baik manusia, manusia yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kita hanya boleh suruh buat baik, cegah kemungkaran tak boleh. Kan? Depa 10 orang duk main dom pakau, Fauzi. Tahu dom pakau? Ngangguk biasa main bah. Alamak. Kan? Umbut sampai menyengit, rokok di mulut. Ngacam biasa apa kata aku lolak tu. Takkanlah ustaz pun main dom pakau. Kan? Menyengit tu. Asap berkelun. Kan? Lepas tu pula ada orang duduk belakang pula. Hang tu jajang seh. Marah kau tu. Macam tahu yang apa ni. Marah tu duduk belakang, bawa seh yang ni. Orang tak judi semua perkataan tu, tuan-tuan. Kan? Pergi tegak. Kan? Saya kena luku. Kan? Tu dia cerita. Polis saya boleh pergi. Dia tak? Polis saya. Kita tak boleh. Itu bila nak selesai masalah? Bila kemungkaran tak dicegah dan tidak dibenarkan untuk dicegah. Kena ada kad kuasa bagian. Sebab tu kena buat sesuatu lah benda-benda ni. Buat satu undang-undang ikut cara Islam. Apa dia? Ya, kita masyarakat adalah makna tanggungjawab bersama untuk memastikan kemungkaran ini tidak berlaku. Baru selamat. Boleh tegur. Dia tabuh kita panggil polis. Siap. Kan? Dia tabuh kita tabuh dia balik lah. Takkan nak biar bodoh minta mana. Kan? Saya tanya polis, tuan-tuan, dia timbalan ketua polis Pulau Pinang. Lama dah lah, lepas khutbah Jumaat ada sesi pertemuan dengan mereka. Saya khutbah hari tu, tengok polis mai aku tukar tajuk selalu. Tukar tajuk hudud lah. Saya kata ni hari ni polis Diraja Malaysia akan bagi penjelasan tentang jenayah. Ini sebab tak ada hudud. Jadi macam ni kerja polis banyak ni. Sedang ibat lawak. Kalau hudud ada, dia pun pension awal. Timbalan ketua tak senyum, aku ayun ke dah. Aku nak suruh dia pension awal. Sungguh tuan-tuan, saya memang pension tu. Kalau tahu ada polis lagi kusyuk. Kali itu duduk tengah khutbah, dia tu pakai uniform polis. Tuan-tuan tak percaya jenayah di Malaysia tahap paling kritikal? Tanya Datuk belakang. Betul Datuk? Dia hangguk lah. Dia tanya dia. Jalan penyelesaian laksana syariat Islam. Kita tak yakin. Kita duk kata apa? Tak boleh syariat Islam ni sesuai zaman Nabi. Saya nak ulang lagi dalam kitab ni nak. Dengar elok lepas ni jangan ada dah ingatan-ingatan tak sesuai lah, zalim dah syariat. Tak sesuai. Undang-undang Islam adil. Tuan-tuan dengar. Muka surat 858. Tuan-tuan dengar, saya tak larat nak baca ayat tu, nak baca tafsiran dia saja. Tak baca ayat pula, tak kira kata tu dia tak ingat lah tu. Bukan boleh kira apa-apa mangkuk ni.
likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuh fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik innaka la'ala huda mustaqim. Tuan-tuan dengar dia punya huraian. Awak tak kena muka surat ni 858. Dia bila tak sihat ni tuan-tuan nak buka alim bicara alim tu dia. Ayat tu betul lah baca. Dengar nah. Disebut di sini tetapi dengan kezahiran syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat manusia seluruhnya, maka mansuhlah syariat-syariat yang lain dan kekallah syariat Islam hingga ke hari kiamat sebagai syariat yang sesuai dengan segala tempat dan segala zaman. Jadi lepas ni dah dengar jangan duk kata tak sesuai rosak akidah kerana menyalahi Al-Hajj ayat 67. Kalau tuan-tuan nak ada lagi satu Az-Zukhruf, nanti saya cari Az-Zukhruf ayat apa. Dia sebut benda yang sama juga. Az-Zukhruf saya tak ingat ayat 44 lah, ayat 44. Saya baca tafsirannya nah. Yakni kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, atau maksudnya secara umum bahawa Al-Quran itu menjadi kemuliaan besar dan peringatan bagi baginda dan umat Islam seluruhnya kerana mengandungi pelajaran dan undang-undang yang sesuai bagi segala tempat dan segala zaman. Kalau kita kata tak sesuai, menyalahi dua ayat Quran. Rosak akidah lah. Rosak lah. Jangan kata tak sesuai. Nah, kadang-kadang jaga solat day sampai hitam, tapi bab ni tak mau. Apa? Nah, tak boleh macam tu. Nah, baik. Jadi kena ada amar ma'ruf nahi munkar, itulah negara yang diberkati, yang mendapat keredaan Allah. Mengawasi mereka daripada terjerumus ke jalan yang salah. Inilah maksud nasihat untuk manusia umum. Mengajar mereka, ajar agama lah, nak ajar apa lagi. Nah, sebab manusia jadi baik dengan agama. Susah nak jumpa tuan-tuan orang yang jahil agama boleh jadi baik. Nah. Ada tak? Jahil agama jadi baik. Kalau nak ada pun payah kot. Jahil agama tapi dia kuat sedekah, baiklah, kita tak katalah tak baik. Tapi yang disebut oleh Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa Allah nak bagi kebaikan kepadanya, Allah anugerah kefahaman agama kepadanya. Yang tu betul. Bila ada kefahaman agama, amal ilmu agama, insya-Allah jadi yang baik. Kalau takat sedekah baik, tapi sembahyang tak baik tak? Dia tak puasa baik tak? Ada Pak Haji mana atau cerita betul lah lebih kurang. Alhamdulillah lah saya dapat menantu baru ni baik sungguh. Baik, alhamdulillah Pak Haji, tahniah. Tak mana baik, dia tak merokok, tak minum arak, tak berjudi, tak semayang, tak puasa. Dia semuanya tidak. Cerah masa depan. Nak bagi hilang ngantuk. Mula-mula dengar tu syok kan. Tak berjudi, tak minum arak kan. Tak merokok kan, tak semayang, haram. Nah, kena menantu aku kesepak naik ke bulan. Tak semayang. Nah, baik. Mengajar mereka, belajar daripada mereka. Ya, ini saya terima. Ada benda juga kadang-kadang kita boleh belajar pada orang. Sebab kita bukan boleh tahu segala-galanya. Nah, ada juga ilmu-ilmu yang kita boleh belajar pada orang. Nah, kadang-kadang ustaz belajar pada anak murid. Nah, baik. Saling menolong antara mereka dalam perkara kebaikan dan takwa. Al-Maidah ayat tadi, ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tengok dia kata lagi sini, saling menghormati. Ni ajaran Islam lah. Hak muda menghormati yang tua. Ingat tu. Nah, 66 dah. Kemarin dulu hari lahir 10 bulan 12, tak ada seorang pun hantar WhatsApp. Aku murka sungguh. Hantar. Nama apa? Tapi saya jawab semua, terima kasih siapa yang hantar. Satu Malaysia hantar aku sampai tak larat nak jawab. Terkenal semua aku ni selebriti apa no. Tapi dah takut nak jadi pendakwah selebriti. Nah, Jakim pun nak bincang bab tu dah, pendakwah selebriti. Nah, pendakwah Miss Gera.
Habis-habis masuk program tu terus jadi pendakwah. Kita ni lama dah pun kita tak kata selebriti nah. Kita ustaz besar-besar je kan. Kemarin dulu 10 bulan 12 nah, genaplah 66 tahun. 30 tahun dah dalam bidang dakwah. Sejak tahun 90. Nah. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur dan kebajikan. Saling menghormati. Kita kena hormat. Ini ajaran Islam. Yang muda menghormati yang tua. Yang tidak berilmu, hormatilah orang yang berilmu. Macam tu keadaannya. Kita orang biasa, layman orang putih kata, hormatilah yang berpangkat. Nampak tak? Nah, tengok dia tu ada gelaran Tan Sri, panggillah Tan Sri, duk pergi panggil mat. Mat apa? Kan? Walaupun member kan. Kalau kita dengan dia tak apa, kalau depan orang pun panggil mat kan. Leceh lah dia, tiada. Tu cerita dia. Dari situ tuan-tuan orang boleh menilai kita. Nah, makna kita punya public relation ni macam mana, hubungan awam kita macam mana. Nah, kena. Kami masa kerja bank dulu memang ada satu kursus. Nah, macam dia sebut courtesy campaign lah. Kan? Macam mana kita nak address, macam mana kita nak panggil seseorang tu kan. Jadi menariklah orang main bank kita kan. Ni main panggil, tak panggil nak apa tau. Kan. Tak ada boleh saya bantu tuan. Nampak tak? Orang pun syok bank ni bagus kan. Tapi saya tak mau sebut lah. Memang ada bank tu saya tak tahu. Mereka ni kena sumpah dengan apa Masuri apa tak tahulah. Mereka macam kurang adab sikit. Saya tak mau sebut mana kan. Kita pernah kerja, kita tahulah. Kadang-kadang sombong. Tak payah sombong. Kami ni pelanggan. Tak? Kalau aku bawa keluar duit aku daripada bank hampa, menyesal hampa, bankrupt hampa. Banyak tak banyak lah, 20 juta rupiah kan. Sampai kadang-kadang sampai tak guna discretion langsung, tak guna budi bicara. Kita pernah kerja bidang tu, kita tahu. Kita tak semua boleh ikut undang-undang juga kan. Dia kena ada kadang-kadang kena guna budi bicara. Kita pun pernah kerja, kita tahulah bang kan. Dia pun duk main act dengan aku sembok itu balik awal ke semua. Dia kata ni, aku pun ada pengalaman kerja antara. Mereka tengok kita pakai jubah Fauzi, pakai jaket lah orang kampung kan. Dia tak tahu yang ni siapa dia ni kan. Kita sejak saya bagi tu baik terus ya. Ada sekali tu macam tu ya, tak reti nak senyum langsung com lah. Dia pergi jumpa pegawai dah, tolong tegak sikit boleh tak ni. Sampai lah cukup baik. Jangan main-main dengan aku kan. Nah, tu cerita hormat dah sikit pelanggan ni. Kami ingat lagi pensyarah tu bagi tahu, bila kita bekerja jangan kita bawa masalah rumah tangga ke pejabat. Tak boleh. Ya, habis rumah-rumah. Tu saya kira main beban di pejabat tu. Kan? Betul tak? Tu tak betul. Nah, tambah kalau kita ni terlibat dengan pelanggan-pelanggan. Lagi kena. Kan? Hak kerja kilang tak apalah. Kan? Dia duk kira duk lebet Swiss tukar Swiss. Kan? Tak ada apa. Kita dengan pelanggan ni kan. Itu cerita. Tapi kadang-kadang dengan kita punya rakan sekerja pun macam tu juga, kena elok juga. Baik, saling menghormati nah. Bila tak hormat tu yang jadi arwah biru. Kalau tuan-tuan tahu, cuma tak viral saja apa yang berlaku di Pulau Pinang. Tuan-tuan tak tahu cerita no? Kes bunuh nah. Tak tahu sudah lah. Saya lagi aku cerita, aku duduk dalam lah ni. Nah, itu pasal tak hormat lah. Kita juga perlu menghormati bangsa lain. Agama mereka itu hak mereka. Jangan usik hak mereka, jangan usik agama mereka. Mereka pun jangan usik agama kita. Hormatlah sikit. Nampak tak? Itu yang jadi kelang kabut. Saling mencintai. Ni ajaran Islam, nasihat. Nah, bersama-sama menjaga kemaslahatan hidup dengan menjauhi sifat-sifat yang membangkitkan fitnah dan permusuhan. Ni kena jaga ni. Nah, ni berlaku dalam masyarakat lah ni. Jenis-jenis manusia ni, nah, kadang-kadang nak naik pangkat cepat, mula, nah, dia timbulkan isu-isu
fitnah. Ni cerita jenis ni kalau naik pangkat pun tak berkat hak kaki duk bodek tu kan. Biar kita naik pangkat memang kita pandai kerja. Itu lagi bagus. Tak ada nak bodek siapa. Betul tak? Ni kadang-kadang Allah masa saya kerja tu saya menyampah ke ni. Manager tak main lagi dia baca sahabat. Kita kerja dah. Bukan kata kita nak tunjuk rajin, memang kita rajin pun. Kan? Kita pukul 8 pergi dah kerja. Depa pukul 9 tepat baru main. Baca sahabat. Manager main dandam pegang fail tu. Aku macam nak ambil fail hentuk kepala. Haris. Kan? Nyampah aku. Hidup tak berkat kan? Tuhan tunjuk pun memang tak berkat. Nah, tuan-tuan kena faham tak? Amanah tetap amanah. Kerja lah dengan kapiak berdengung ke, amanah tetap amanah. Tak ada keberkatan. Curi tulang, pi kerja lambat, balik awal. Dah saya duduk tengok dah. Pi lewat pegawai kerajaan. Nah, bukan orang sini ya, bukan Taman Desa Aman, tempat lain. Ini pada apa? Nah, pi kerja pukul 9. Pukul 11 balik ada rumah. Lah pencin lah. Aku tengok kurui kerin lah. Tak berkat hidup tu. Menteri darah macam tu. Tak percaya berbuat lah tengok. Tu kadang-kadang anak bagi masalah. Memang tak ada masalah pun. Belajar lah sikit bab agama ni. Cari keberkatan dalam hidup. Saya jenis jaga kerja ni, jaga semua. Sampailah saya urus tahfiz saya. Tapi saya tetap amanah. Oi, Fauzi nak jumpa orang menjaku payah kan, pergi carilah satu dunia. Siapa kata? Akulah kata. Saya boleh guna sesuka hati duit tahfiz boleh. Saya punya sekolah. Tu pun dah. Pergi jumpa pegawai kewangan, saya perlu banyak ni untuk yang ni. Nak bagi lagi telus, kita hantar pada external auditor. Mana ada sekolah dia hantar external auditor? Baru ni external auditor query. Pasal apa macam saya jawab pak sengap kita parti bidang tu kan. Bukan ada penyelewengan apa dak. Depa nak ikut prosedur lah. Orang selalunya internal auditnya. Kita internal audit check, siap semua buat untuk setahun, pergi hantar ke external audit. External audit mesti kena bayar, bukan free. Lagi banyak transaksi kita, lagi tinggi charge dia. Tu sekolah saya urus tu, nak bagi telus cikgu, bukan cerai dengan kaki. Ni buka sekolah buat ikut dan belanja gedebung sampai akaun pun tak teratur. Esok bila orang petikai, hampa marah saya tak bimbang. Pegawai kewangan seorang, pegawai akaun seorang. Saya tak bagi seorang buat dua kerja, bahaya. Kalau yang tu pegawai kewangan, yang tu pegawai akaun, balik awal. Kalau khianat, lingkup. Sampai hari ni alhamdulillah semua elok. Ni benda-benda ni kena jaga. Jadi janganlah kerana nak naik pangkat tu kita fitnah dan menimbulkan permusuhan. Memahamkan mereka bahawa setiap orang adalah anggota dalam masyarakat. Itu nak kata tu. Amal ma'ruf dan nahi mungkar ni tanggungjawab bersama. Nampak tak? Kalau kita duk biar orang bermaksiat, kita ni warak pukul 4 pagi bangun dah tahajud. Jiran 4 pagi duk gelak lagi, ho main judi ke, bawa betina ke. Kita tu dia berdoa punya sempoi. Agak-agak betul tak benda tu? Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Tuan-tuan boleh jumpa hadis ni riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab amar ma'ruf nahi munkar. Bila kita tidak menyuruh kepada yang ma'ruf, dalam masa yang sama tidak mencegah kemungkaran, Nabi kata yakinlah. Kamu berdoa macam mana pun ketika Allah turunkan azab, bencana, kamu doa macam mana pun Allah tak akan perkenankan permintaan kamu. Sebab tanggungjawab kita dua, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tu makna di antara makna nasihat untuk manusia umum.
Jadi selama mana kita menunaikan perkara-perkara ini, yakin dan percayalah insya-Allah kehidupan kita kehidupan yang cukup bahagia. Yang disebut dalam Quran apa? Hayatan thayyibah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surat An-Nahl surah ke-16 ayat 97. Sesiapa yang beramal dengan amal soleh, sama ada lelaki ataupun perempuan, ni dalil juga tuan-tuan, dalam Islam tak ada diskriminasi. Lelaki baik, perempuan baik, kalau beramal dengan amal soleh sama ya ganjarannya. Kemudian Allah kata dan dia beramal itu wahwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, bukan jadi pak turut. Pak turut tak boleh dalam Quran banyak ayat. Jadi pak turut lingkup kita. Kita beramal atas dasar kita percaya ini tuntutan agama. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah bagi jaminan Allah akan hidupkan kita dengan kehidupan yang bahagia. Negara aman, pemimpin adil, masya-Allah, amal ma'ruf dan nahi munkar berjalan serentak. Makmur pula tu. Pendidikan percuma, ayak percuma. Kedah lepas ni ayak percuma lah kot. Nak dapat 43 trilion dah no. REE, apa arti apa REE? Rare Earth Elements. Faham apa dah? Aku pun tak faham. Aku tahu sebut ni mana tanpa aku. Tak tahu REE tu. 43 trilion Syekh, tahu banyak mana? Cina kata cik habis liau. Makan tak habis. Bukan bilion, trilion. Di dunia pun belum ada lagi orang yang berstatus trillionaire. Tak ada. Jeff Bezos tu dia baru kadang billionaire sahaja. Trillionaire tak ada tuan-tuan di dunia ni. Million, billion, trillion. Atas pada trillion saya tak tahu nak sebut apa. Kan? Ni kata 43 trilion ni. REE, Rare Earth Element. Disik katanya. Kan? Tak tahulah. Sebab tu betul saya pun yakin kalau kita beriman dan bertakwa, banyak lagi hasil-hasil bumi yang belum Allah keluarkan. Tak? Tapi cara iman takwa, laksana tuntutan Allah. Allah tahulah nak jaga kita. Tapi yang syok Pulau Pinang lah, guna ayat sekepiang tu tak bayar kan. Hari sembang kari, sembang kemas berapa puluh tahun lah. Kan, tutup pipe tu kenyeh, tak basuh berak lampa. Cina tak apa, dia pakai tisu. Kena Melayu jam. Fauzi pernah berak pakai tisu. Try lah tengok. Tak boleh duduk Fauzi weh, bang betul. Aku try dah lah. Tak boleh pergi. Bukan dia bangsa dia kena ayak ni. Waktu ayak ni janganlah kita membazir. Itu satu nikmat yang cukup hebat. Allah kata afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Al-Waqi'ah ayat 68 hingga 70 tentang ayak. Hak kita minum tu hargailah sikit. Ni nak dua dah ni. Lah tuang dah tak minum. Jadi tuan-tuan, maka selesailah ad-dinun nasihah. Hampir 3 kali dah, 3 bulan turut kita membahaskan, kita mensyarahkan berdasarkan apa yang disyarahkan oleh Ustaz Zahzan Muhammad. Beliau ni saya cukup sukalah. Beliau seorang yang berilmu dan senantiasa menerbitkan buku-buku, khususnya hadis ni bidang dia. Jadi dia pun dah syarah, kita pun tak pening. Walaupun sebahagian tu saya tahu dia ambil dari kitab-kitab juga. Tapi ini satu usaha yang baik. Yang kita tak berkenan ni, duk sembang kari, kemas bidang hadis, satu kitab tak keluar. Dia tak? Lepas tu bila orang baca, tak betul lah, gitu lah, gini. Apa dia? Hang tak berkeluar satu buku pun. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah cukuplah sejam lah. InsyaAllah kita berjumpa lagi di bulan akan datang dengan izin Allah. Macam biasalah ada produk-produk kat luar tu.
Bulan lepas tengok tuan-tuan berebut nak beli peyek kan. Malam ni aku bawa 2 tung. Hampa tak beli, hampa jaga. Bulan lepas hampa berebut kan, sampai nak bunuh-bunuh. Peyek ni bukan nak kata sedap bahang. Ada ubat gigi, ada susu kambing, kopi goji, insya-Allah. Jadi kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul As. Subhanakallah wa bihamdik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.